وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ولله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, minta maaf agak kelewatan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah. Amrun, satu perintah. Amara maknanya perintah. Amra ini dua arahan, dua perintah. Kamu tidak sekali-kali akan sesat jikalau kamu mengikut perintah Allah, yaitu kitab Allah, wa sunnati, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada benda ni, dua perkara ni, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena terima secara sekaligus orang. Sekaligus. Kadang-kadang terkeliru kita dalam masalah penerimaan Al-Quran dan Hadis, sehingga ada golongan yang menerima Al-Quran sahaja, yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil golongan anti hadis. Dan banyak yang bercakap, kalau tak ada Al-Quran, kita tengoklah hadis. Ramai bercakap kita, seolah-olah Al-Quran dan hadis ini diterima secara tertib. Tertib maknanya lepas satu. Sebenarnya Al-Quran dan hadis ini diterima secara sekaligus, kerana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi ini tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu, illa kecuali wahyun yuha, apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia. Cuma perbezaan di antara Quran dan hadis ni, Quran boleh baca dalam solat, hadis tak boleh baca dalam sembahyang. Kalau ada tu iman baca hadis dalam sembahyang, tendang tu iman, tak mengaji maknanya. Nah, itu perbezaan. Kerana apa saya sebut begitu? Ada benda yang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang hadis sebut dulu, datang ayat Quran mengiyakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama dia bahas begini, kita menerima Al-Quran ni bukan tertib, dia kata, bukan satu terima Quran lepas tu hadis, bukan begitu. Tetapi kita kena menerima Al-Quran secara ti'dadiyan. Ti'dad ni maknanya keseluruhan, dan hadis juga bersama-sama dengan Al-Quran. Ni faham ke tak faham, tak tahu ni.
Itu istilah. Tertib maknanya satu-satu. Sebab tu orang kita kadang-kadang salah labak mengaji. Agama ni dia salah labak mengaji. Orang kita hanya mementingkan mengaji, apakah itu? Apakah itu? Hukum ni gini-gini. Dia tidak pentingkan mengaji dari mana datangnya itu. Yang kita sebut sebagai dalil. Sebenarnya mengaji dalil ni adalah satu daripada pengajian yang nak mengukuhkan amal ibadah kita buat di atas dalil mana? Di atas apa yang disebut oleh Nabi, macam mana Nabi sebut? Orang kita ni, maaflah nak sebut, orang Melayu kita ni bukan Melayu Malaysia saja, malahan Nusantara. 700 tahun dia hidup dalam keadaan beberapa perkara. Ana boleh ambil bukan 3 perkara. Yang pertama, dalam masalah ibadah dia ambil al-ibadah sufiyah. Ibadah tasawuf tanpa dirujuk pada dalil. Yang pertama. Yang kedua, ba'aqidah kalamiyah dia ambil. Akidah yang bercampur, bukan akidah yang datang daripada Quran sunnah betul-betul. Sebab tu orang zaman dulu kalau kita tengok, belah ni tak tahulah, kalau belah kapal saya tu orang nak buat padi, musim padi. Nah, dia panggil majlis memuja semangat padi. Lama-lama dulu tok-tok nenek. Hak buat tu tok imam tu buat tu. Bukannya orang tok bomo, tok imam buat. Dia panggil majlis memuja semangat padi. Hari tu dia basuh kerbau comel-comel, dia hias, dia buah bedok, dia buah bunga telinga kerbau tu, bengong kerbau tu. Nak puja semangat padi dan hari tu dia baca-baca sembahyang hajat dulu. Hak sembahyang hajat ni tu imam tu lah, tu lebar. Panggil pok masjid sembahyang hajat. Lepas tu dia buat pulut kuning, dia buat telur. Hari tu kerbau ni makan pulut kuning dengan telur. Oh, sokor lah Melantan tu belanja mulut air liur. tak pernah makan pulut ni, bahasa duk mentah kedara rupuk hari-hari. Boleh pulut kuning tu suka kerbau. Untuk apa? Untuk puja semangat padi. Untuk padi pada tahun tu biar jadi molek. Tu bagi orang tanam padi. Bagi orang duduk di sebelah pantai, dia puja semangat pantai. Musim nak buka kuala, dia tutup kuala ni belah sebelah orang tak ke laut. Pasal musim terkujuh nak buka kuala ni, dia sembelih kerbau. Sembelih kerbau, kepala bagi ke hantu laut. Isi semua dia kari makan ke dia. Mengamuk hantu laut, dia kata, celaka bagi aku kepala saja. Tu bagi kepala hanyut dengan baca ayat tertentu. Kerana apa Tok Lebar bagi juga semuanya hajat dalam majlis begini? Kerana apa Tok Lebar masjid buat juga benda begini? Sebab akidah kalamiyah, akidah yang bercampur dengan benda-benda yang syirik, yang tidak jelas daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Boleh faham ni? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Melayu hiduplah keadaan al-ijtihad fiqhiyah qadimiyah. Bab masalah fiqh, dia tidak menggali hukum yang baru, sehingga dia terikat dengan pendapat. Ini susah. Sebab tu bila keluar isu Cadbury, dia jadi bising. Cadbury itulah ada babi orang kata. Wak mari fatwa Qardawi lah. Qardawi kata tak apa makan. Qardawi sebut benda lain, tapi dia kata tak apa sebab ada DNA. Bukan lemak, bukan bulu, bukan daging, bukan tulang. Dah berlaku proses istihalah. Ada Qardawi di Perak seorang tu, dia kata haram, tetap haram, dia kata. Keluarlah ustaz nama ni sanggah pendapat Qardawi. Ana dalam bab ni kita mengaji sama-sama insya-Allah. Yang pertama kena faham apa dia DNA.
Ni nak letak hukum ni kena faham dulu. Dia bukan daripada bulu, bukan daripada daging, bukan. Bukan makna daripada daging dia ubah jadi coklat dah maka jadi halal sebab istihalah. Bukan gitu. Bukan gitu. Ahli majlis fatwa kata boleh makan sebab kaedah al-umumu balwa. Kita pun pening nak apa umumu balwa ni. Barwa kita faham lah. balwa ni. Gini lah mudah. Tak suruh faham. Dalam kampung tu, dalam bandar tu ada kedai Cina sebuah. Kedai Cina jual barang-barang runcit ni lah. Dan kita memang selalu pergi beli. Jadi tengah hari tu Cina tu makan babi paprik. Saya sebut terang-terang lah senang. Makan babi paprik. Mana kita tahu lah mata kedara babi kita pun duduk pergi siasat. Duduk makan tengah hari. Kita nak mari beli bodu orang Kelantan. Okey, bodu satu. Dia kata sekejap, tunggu. Dia tengah makan ni, dia pun basuh tangan, tak basuh dengan air tanah apa, tak payah. Muka dia Cina. Dia pun pegang botol bodu, ambil. Lekat babi situ. Apa dah? Tangan dia bekas babi, lekat DNA babi sini. Lekat situ. Kita pun ambil botol bodu, lekat tangan kita. Berapa token? Bodu botol kecil itu RM2 je satu. RM2. Kita pun bagi RM50. Duit besar dia kata. Ada duit kecil dah ni je duit ada. Dia pun cari duit laci tu, dia pegang duit tu, kena babi pula duit tu. Dia pergi bagi kita. Kita pun ambil, dia letaklah poket, lekat babi di poket kita pula. Kita pun balik di rumah nak makan bodu, payah nak buka ni. Kita pun gigi lekat babi mulut. Apa kata ni? Ni bila bercampur beginilah dia panggil al-umumu balwa. Maka halal. Betul lah kaedah tu. Tak timbul pun kaedah istihalah. Istihalah nama daripada benda lain jadi benda lain. Rupa-rupanya saya dah cek kitab-kitab mazhab ni. Dalam mazhab Syafi'i tak bincang mana benda ni. Sebab tu jadi bising. Dalam mazhab Syafi'i bab istihalah ni dia tak bincang. Malahan mazhab Syafi'i yang tidak menggalakkan benda ni. Ini dalam masalah ni. Jadi kita pun bising lah. Sebab bukan daripada perbahasan mazhab Syafi'i. Sedangkan orang yang mengaku mazhab Syafi'i bukan dia mengaji Syafi'i sungguh. Bukan Syafi'i sungguh pun hidup dia kadang-kadang. Dia tak nak terima pendapat lain. Mari je ustaz ajar pendapat lain. Wahabi dia kata. Wahabi ni satu perkataan yang orang Melayu takut semua. Nak apa Wahabi, nak macam babi ke apa Wahabi. Jadi orang takut tu la ilaha illallah. Inilah permainan daripada barat. Saya tak nafi, ada orang yang memegang hukum terlalu syadid, terlalu kerah dalam bab ni, ada. Kita bukan nak bahas soal tahlil, soal talqin, soal qunut. Itu benda yang lama disesatkan oleh ulama. Lama dah. Adalah kitab termaktub, bukan nak bahas pasal tu. Tapi yang menjadi kebimbangan kita pada hari ini, apabila ada orang yang menganggap satu ibadah yang baru dan dia cari makan dengan benda itu. Itu jadi masalah. Baik, lalu kita balik kepada asas Islam, kerangka Islam. Sebagaimana hadis Jibril yang masyhur dalam kitab Al-Imam Nawawi, tulis hadis 40, hadis yang kedua. Bagaimana Sayyidina Umar sebut dia duduk bersama sahabat, mari seorang yang rambut dia hitam, baju dia tidak ada sebarang tanda musafir. Maknanya putih, tak ada debu. Rambut dia betul-betul tersikat dengan susun dengan rapi. Memang orang ni tak pernah nampak. Bukan orang kapur ni. Orang kapur kita kenal. Betul ke tak? Kita kenal dua tempat, sama ada kenal di masjid ataupun kenal di kedai kopi. Kalau orang buka kapur kita ni, kita tak kenal. Macam tuan-tuan, saya pergi, orang tengok saya, tak pernah nampak besar begini, jin kau kan. Memang bukan orang kapur ni besar begini ni, orang kapur mana? Awak mari dari mana? Mesti orang tanya. Orang ni, orang mari jumpa Rasulullah ni, tak pernah tengok muka dia. Mari tanya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Akhbirni, tengok cara dia sebut. Dia tak tanya Nabi, ma huwal Islam.
Dia tak tanya Nabi apa dia Islam, ya Rasulullah. Boleh nak tanya apa dia Islam. Kenapa orang yang mari tanya tu guna perkataan akhbirni, khabarkan kepada aku? Kerana sifat Nabi itu mengkhabarkan benda yang ada pada diri dia, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak akan pandai bercakap, Nabi tak akan dapat sebut kecuali benda itu satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ni? Oleh kerana sifat Nabi itu sendiri, an-nabiyyu man indahu naba'un, nabi-nabi orang yang bawa berita daripada Allah, maka cara orang yang tanya tu akhbirni, khabar kepada aku wahai Muhammad sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada kamu. Ini bijak hak tanya. Nabi jawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjil bait man istata'ta ilaihi sabil. Nabi jawab, sadaqta, kata betul Muhammad. Sayyidina Umar kata, tanya lepas jawab betul. Dah tahu dah betul, tanya buat apa lagi? Dia heranlah orang ni, tuan-tuan tanya saya, tuan-tuan jawab betul. Tak akan pelik, maknanya tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Orang yang tanya ni, mungkin ada 3 benda je pada dia. Sama ada memang betul-betul dia tak tahu, ataupun dia tahu dah, saja nak suruh orang lain tahu, ataupun tanya tu sekarang nak condemn ustaz. Tak pandai ustaz ni, tak boleh jawab. Ada bukan semua soalan yang perlu dijawab. Kalau bab bertanya ni bukan semua soalan yang perlu dijawab. Ada benda yang tak perlu kita jawab. Kita ikut kaedah Quran. Al-Quran menjawab satu soalan yang sama padan dengan pemikiran manusia. Bila orang tanya Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, orang tanya Nabi, ruh ni apa? Qulir ruh min amri rabbi, ruh ni urusan Allah. Yas'alunaka 'anil mahid, haid ni apa? Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Jawablah haid macam ni. Yas'alunaka 'anis sa'ah, orang tanya pasal kiamat, qul ilmuha 'indallah. Jawablah ini urusan Allah. Boleh atau tak boleh Nabi nak bercakap pasal ruh ni? Boleh. Tapi tak padan ngotok manusia nak fikir ruh tu apa. Saya mengajar sekali, orang pernah tanya ruh ni jantan ke betina. Bengong aku nak jawab. Ruh ni jantan ke betina? Sudah. Nak jawab aku mana jantan ke betina, mana aku tahu. Kita jawablah, kulir ruh min amri rabbi. Ruh ni urusan Allah. Ada kata amru di situ bukan urusan, maknanya Tuhan serah pada kita. Malah pandai dia tafsir Quran ikut kepala otak dia. Ni jenis orang nak tasawuf, lupa pada ngaji usul hadis, ngaji usul fiqh. Seolah-olah nak masuk syurga tu dengan tiket yang mudah. Seolah-olah nak masuk syurga tu wirid siang malam. Tak ambil tahu lah negara nak lingkup, minyak nak naik, dia ambil tahu, dia buat bodoh gitu. Dia ikut tasawuf dia tu lah. Lah saya sebut ni. Benda ni lah benda yang cukup bahaya. Dan apabila Nabi sebut asas, perkara asas Islam ni, yang pertama Islam. Akhbirni al-iman. Iman apa dia? Nabi jawab, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu khairihi wa syarrihi min Allah. Kita panggil rukuk iman. Betul Muhammad. Tanya Nabi, an-ihsan. Ihsan ni apa? An ta'budallah ka'annaka tara. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mu ibadah pada Allah seolah-olah mu nampak Tuhan. Memang tak boleh tengok Tuhan ni. Kada tuan-tuan boleh nampak. Saya nak istihar malam ni tuan-tuan, ni anak murid ayah pin. Allah boleh nampak, tapi seolah-olah ni maknanya apa? Seolah-olah ni kena faham. Seolah-olah polis di depan, macam mana kita? Kita ni macam mana seolah-olah polis ada di hadapan. Bukan polis pun, orang baiki jalan, cuma lapu nak sama dengan polis. Tapi kita dah ambil dah seat belt semua sekali siap dah ni, mula lesen buat keluar, buat seolah-olah. Siapa tu? Polis apa dia kata? Buat terkejut aku je. Begitu seolah-olah. Boleh faham ni? Illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan memang mu tak boleh tengok Allah, mu yakin Allah Ta'ala melihat kamu. Ini hadisnya orang panggil kerangka kepada agama. Kerangka kepada agama. Baik, saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama, la ilaha illallah. Siapa boleh sebut la ilaha illallah? Cina boleh sebut la ilaha illallah.
Zaman Nabi orang tak berani sebut la ilaha illallah. Musyrikin Mekah tak berani sebab dia faham. Kalau sebut la ilaha illallah bermakna tak ada Tuhan dah. Hak kita sembah ni semuanya karuk kecuali Tuhan hak bawa Muhammad ni, iaitu Allah. Dialah Tuhan. Sebab tu tak berani. Kita Melayu tak semayang boleh sebut. Cina kafir pun sebut la ilaha illallah. Cina Kota Baru tu tengok. Ni dia jual ni alat-alat elektronik. Saya pergi dekat dia kena Allah la ilaha illallah besarnya ustaz lah ni. Dia kata gitu la ilaha illallah. Saya kata aku nak beli murah-murah kedam, boleh. Insya-Allah pilih. Insya-Allah dia kata. Saya bayar duit tu, alhamdulillah rezeki hari ni dia kata. Ni nak bagi tahu Cina. Tu hak di Kota Baru, hak di Jeli tu. Duduk sebelah masjid. Pagi-pagi pergi minum air dengan Tok Imam. Dia tanya Tok Imam, "Wana tak di Tok Bilal tinggal as-salatu khairum minan naum." Tok Imam tu bagi tahu. Tinggal as-salatu khairum minan naum. Tok Imam tanya, kalau Tok Bilal tak mari mu boleh bang ke boleh? Kita boleh, kita ingat. Cina kau bagi tahu. Cina hak boleh sebut la ilaha illallah ni sama dengan Melayu hak boleh sebut la ilaha illallah tak semaya, serupa. Sama-sama tak faham. Cina hak sebut la ilaha illallah hak tak faham apa dia la ilaha illallah, sama status dengan Melayu sebut la ilaha tapi tak faham. Sebab apa? Sebab Cina Melayu ni satu benda bangsa yang tidak pernah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah. Tak seduk bangga sangatlah jadi Melayu. Tubuh Persatuan Melayu, nak bela Melayu perkasa, perkosa, pekida, pagoda ada belaka. Bukan sinilah, tempat lain ni saya sebut ni. Tak ada kena-mengena orang sini. Ada apa pada Melayu tak ada guna. Adanya pada la ilaha illallah. Baik. Apabila kita sebut la ilaha illallah ni, ulama telah bahagikan beberapa perkara. Yang pertama, orang tu mesti percaya dengan hati. Dan kepercayaan dengan hati inilah yang melayakkan orang tu masuk syurga. Macam mana lama pun dia rendam dalam neraka dengan sebab dosa dia, kecuali syirik. Syirik dia kena bertaubat dulu, baru Tuhan ampun. Syirik dia ada beberapa peringkat dosa yang boleh saya sebut secara ringkas lah. Kalau nak hurah ni panjang lagi, sebab kita nak hurah la ilaha illallah dulu. Baik, la ilaha illallah ni orang tu tasdik dengan hati, dia tak jadi munafik. Mungkin dia jadi fasik, jahat kerana dosa dia buat. Tapi orang yang munafik tidak ada la ilaha illallah dalam hati dia. Sebab Allah Ta'ala telah gazet dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk neraka paling bawah sekali. Allah. Mari sembahyang masjid pun kalau ada sifat munafik duduk neraka paling bawah. Fir'aun pun tengok, rasa macam pernah tengok masjid, mari dulu. Wana duduk bawah pada aku lagi. Fir'aun duduk bawah dah. Orang munafik ni duduk bawah lagi pada Fir'aun. Neraka hak paling bawah lah yang paling panas. Syurga hak paling bawah lah paling low class. Dia begitu. Ada pro kontra dia. Neraka paling bawah lah paling teruk sekali. Syurga paling bawah lah yang paling untuk orang biasa-biasa. Hak atas sekali untuk VVIP. Muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala ni cara dia nak memperkenal diri dia, di antaranya dia sebut nama-nama dia. Nama-nama Allah. Inna Allaha tis'ata wa tis'ina asman wa man yahfazaha dakhala al-jannah. Allah Ta'ala ada 99 nama. Siapa dia hafal masuk syurga. Kita pun dengar, tak payah semayang lah, pakai hafal ni sudahlah. Ada orang silap faham ni. Bukan kita saja silap faham ni. Bukan kita saja. Berlaku pada zaman sahabat. Allahu Akbar. Hadis ni, hadis berbentuk fadilat ni, dia tidak datang semasa awal Nabi menjadi Nabi. Tak. Dia datang akhir-akhir Nabi nak wafat. Lebih kurang setahun lebih Nabi nak wafat, Nabi sebutlah hadis-hadis berbentuk kelebihan. Awal Nabi jadi Nabi ni, kebanyakan hadis Nabi sebut bab akidah. Lepas Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi turun, kebanyakan benda Nabi sebut bab akhirat, bab syurga neraka. Akhir usia hidup Nabi SAW, Nabi sebut bab kelebihan. Orang salah faham Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar satu hari Abu Hurairah, Rasulullah bagi slipper Rasulullah pada Abu Hurairah. Mau ambil slipper aku ni Abu Hurairah, memberitahu siapa dia sebut la ilaha illallah masuk syurga. Cukup untuk Allah Ta'ala bagi syurga. Siapa dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cukup Allah Ta'ala bagi syurga. Jadi dia pergi jumpa. Dia lari dia pergi jumpa dengan Umar. Umar kata slipper siapa ni? Slipper Rasulullah. Mau buat apa slipper Rasulullah? Rasulullah kata siapa dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk syurga. Sayyidina Umar tolak Abu Hurairah. Tolak atas dada. Tolak. Jatuh terduduk, menangis dia sakit. Dan riwayat hadis sebut menangis Abu Hurairah ni macam budak-budak. Siapa? Gitu. Tak esok-esok mungkin sakit hati lagi. Umar marah. Siapa dia ajar sebut gini? Rasulullah ajar, kata Abu Hurairah. Jangan sebut gini Abu Hurairah pada orang lain. Aku takut orang tak sembahyang, tak puasa, tak buat ibadah. Cukup dengan la ilaha illallah masuk syurga dah. Kata Sayyidina Umar. Mu tak percaya, mu tanya Rasulullah. Abu Hurairah pun nak pergi jumpa dengan Nabi balik. Sayyidina Umar kejar Abu Hurairah. Sambil-sambil gosok belakang. Mu duduk diam-diam sudah Abu Hurairah. Mu jangan bagi tahu aku tolak mu tadi senyap-senyap sudah. Takut juga dia. Sebut dalam riwayat hadis ni. Allah. Kalau kita baca hadis betul-betul nak suka kadang-kadang perangai sahabat. Abu Hurairah terus menangis sampai depan Rasulullah. Kenapa menangis wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah tunjuk kepada Umar. Tanya hak Tanya hak tu dia kata. Apa yang kamu buat kepada Abu Hurairah wahai Umar? Umar kata betul ke Rasulullah. Rasulullah kata siapa dia kata la ilaha Muhammad Rasulullah boleh masuk syurga. Betul, aku sebut. Apa masalah? Jangan kata begitu Rasulullah. Saya takut orang tidak hadir lagi ke masjid. Orang tak buat amal lagi. Cukup dengan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah boleh masuk syurga. Rasulullah kata aku setuju dengan kamu wahai Umar. Kita duduk diam-diam sudahlah, kita 3 orang je. Tapi hadis itu siapa juga pada kita hari ini. Boleh nampak tu? Dan hadis ni banyak perbincangan lah, banyak perbahasan. Di antaranya macam mana Sayyidina Umar boleh takwil perkataan Rasulullah, bagaimana dengan sahabat dia boleh takwil perkataan Nabi SAW, dan bagaimana tolak Abu Hurairah tadi, kenapa dia tolak begitu. Macam-macam perbahasan di kalangan ulama hadis. Cuma saya nak sebut kesilap fahaman ni ada. Yahfazaha maknanya mereka yang hafal nama-nama Allah, dan mereka yang amal dengan nama-nama Allah. Nama Allah ni kita bagi 2 je senang. Bagi 2. Yang pertama nama-nama yang berada di bawah jalalun, hebat-hebat. Yang kedua nama-nama yang duduk di bawah jamalun, yang lembut-lembut, yang comel-comel, yang cantik-cantik. Yang hebat-hebat ni Jabbar, Mutakabbir. Sebab tu masa Tok Guna Aziz sebut Tuhan ni samsing dulu. Bengung habis segala orang. Pensyarah siapa kau nak murid habis jadi bengung. Macam mana Tok Guru kata Tuhan samsing? Dia duk buka kitab hak Mesir, hak Jordan. Tak jumpa lah benda ni. Buka kitab nu hak Pakistan, hak India. Tok Guru ni dia ngaji India. Sentuhan India tu ada pada dia. Sentuhan India, gaya perbahasan orang India. Memanglah kalau kita tengok Syah Waliullah Kandahlawi, beberapa orang lagi ulama-ulama muhaddis, dia bagi nama Tuhan ni 2. 99 tu dia bagi 2. Hak pertama, hak jenis hebat-hebat, Jabbar, Mutakabbir, hak sombong, hak angkuh, hak samsing. Tak samsing apa bumi boleh dia balik. Mana ada orang boleh balik bumi? Balik roti canai boleh lah. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghizal ma'. Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi keluarkan air. Wa ya sama'i aqli'i, wahai langit keluarkan semua air. Wa ghizal ma', biar mapuh ke dalam air. Siapa dia boleh bercakap gini kalau tidak Allah Ta'ala? Ini jenis beginilah yang perlu kita faham. Hak mati orang, hak lemah orang, hak mapuh orang kafir, ni semua ni kerja Allah yang bersifat dengan Jabbar, Mutakabbir. Yang kedua hak baik-baik, Ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Aku ni ampun dosa orang, aku ni terima taubat. Nabi ibadi al-ghafurur rahim. Beritahulah Muhammad, berita gembira bahawa aku Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku tanya aku mana aku, bagi tahu aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Minta dengan aku bagi. Nampak mudah kira tu kan? Hak tu hak jamalun.
Hak jenis bengi, hak tapa orang mampu, hak jenis balik bumi ni, hak jalalun. Understand? Mak salah sikit. Bismillah. Baik. Yang kedua, cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia, dia sebut dia buat langit bumi. Langit bumi, siang malam, pagi petang, matahari bulan. Kalau Allah Ta'ala tak sebut pun tahu bahawa benda ni Allah Ta'ala buat. Hatta Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya wahai Muhammad pada puak-puak tu, puak-puak jahiliyah ni, sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, siapa yang buat langit bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah buat langit bumi. Kerana tidak ada manusia yang waras pemikiran dia, yang betul otak dia ni tak gila. Tidak ada manusia yang betul pemikiran dia, dia boleh mengaku langit bumi ni hak dia buat. Hatta manusia paling jahat. Siapa dia? Fir'aun. Tak ada lah Fir'aun ni sahur wala jahat dia. Tuhan sebutlah Quran. Tapi dia tak boleh mengaku langit bumi dia buat. Dia boleh mengaku apa? Ni, muntah tengok ke rakyat Mesir, sungai-sungai ni hak alir ke ladang kandung ni kijaku. Afala tubsirun, mu tak tengok ke? Dia boleh mengaku bahawa sungai ni hak aliran ni hak aku buat. Dia tak boleh mengaku bahawa asal sungai ni hak aku buat, asal langit ni hak aku buat. Kalau Fir'aun cakap gitu, maka orang akan istihar Fir'aun tak jadi raja sebab dia gila. Apa satu tahap dia gila sungguh, dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan hak tinggi sekali. Baik, Musa mu tanya dia, man khalaqas samawati wal ard, siapa dia buat langit bumi? Tuaku Fir'aun mu duduk atas langit, mu duduk atas bumi, langit ada dah. Mu lahir, langit ni sedia ada. Air dah sedia ada dah. Lama mak bapak kamu, lama tu nenek kamu lagi, siapa dia buat? Fir'aun jawab apa? Fir'aun kata hak bahagian air tu bahagian aku, bahagian langit bumi tu bahagian Tuhanmu. Kita bagi dua. Menata Fir'aun. Jumpa kakak kunjam mapuh Fir'aun. Fir'aun nak beritahu pada tuan-tuan, dia tak mengaku, dia tak boleh mengaku hak langit yang saya buat. Ya Haman, dia kata wahai Haman, binalah bangunan tinggi untuk aku berjumpa dengan Tuhan Musa di langit. Apa dia tak mengaku langit bumi dia buat. Namrud, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhan saya boleh hidup orang mati. Qala ana uhyi wa umit, Tuhan saya, aku pun juga boleh hidup orang mati, kata Namrud. Dia ambil dua orang, dia bunuh seorang, dia lepas seorang. Hak bunuh ni aku nak suruh mati, hak lepas ni aku nak suruh hidup. Ni auta Namrud. Mu tanya Namrud, Ibrahim mu tanya, fa innallaha ya'ti bisyams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan saya boleh naik matahari sebelah timur, jatuh sebelah barat. Mu boleh buat ke tak Namrud? Fa buhital ladzi kafar. Tenganga tak boleh nak jawab. Bila sebut bab langit bumi, memang tak boleh nak jawab kerana tidak ada manusia yang boleh mengaku dia buat langit bumi. Itu la ilaha illallah. Dan apabila orang sebut la ilaha illallah, saya sebut tadi kena yakin dengan hati, kena sebut dengan lidah, dan juga kena amal dengan rukun. Baru cukup syarat orang itu berakidah. Habis la ilaha illallah. Satu lagi, Muhammadur Rasulullah. Baik. Dia kadang-kadang wujudnya golongan yang menerima Al-Quran saja tak terima hadis ni. Oleh kerana dia bahas pasal Nabi itu, perbahasan dia tidak rujuk pada ulama-ulama yang mu'tabar, dia tidak rujuk pada sahabat, dan dia tidak siqah dengan sahabat. Siqah ni faham ke tak? Tak percaya dengan sahabat. Kita ni kena percaya dengan sahabat Nabi, sebab sahabat lah orang paling pandai sekali tengok Nabi macam mana. Kita tak sedok kata alim lah, tak sedok kata hebat lah tuan-tuan. Buat program macam-macam nak suruh ingat ke Nabi, tak sedok kata hebat lah. Nak bandingkan kita dengan sahabat Nabi Ma'idh, hak mari mengaku berzina depan Nabi SAW, dia lebih mulia lagi sebab dia sahabat. Sebab dia sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala dah redha.
Dan Nabi sebut sebaik-baik kurun-kurunku. Kurun sahabat, kurun tabi'in. Hak tu sebaik-baik kurun. Hak perlu kita ikut. Ni tak boleh ikut sahabat Nabi, tak boleh ikut Nabi. Wujud golongan anti hadis sebab tak faham dia ni. Yang kedua sebab dia mengaji Nabi, dia mengaji pasal Nabi ni bukan melalui ulama-ulama sirah, tapi dia mengaji melalui orientalis. Orang barat yang tulis semula sejarah Nabi SAW. Yang buang isu-isu kenabian. Nak suruh nampak Nabi ni macam pemimpin hebat dunia. Apa dia hak hebat dunia? Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Abraham Lincoln, kata apa lagi 2, 3, 4 ekor ni. Hak hebat-hebat. Maka Muhammad ni setara dengan hak ni dia. Sebab tu dia buang sifat kenabian yang ada pada Nabi SAW. Berapa ramai tokoh pemikiran Islam yang taksub dengan golongan ini. Wujudnya Islam liberal. Islam yang kononnya tak apa, tak ada masalah. Ada masalah, kena ada hak terbuka. Islam ada prinsip dan akidah. Sebab tu zaman sekarang budak ngaji makhad bercinta kerana Allah, dia kata. Dia dengar tak gitu? Kita kena percaya tak apa, Ustaz, saya bercinta kerana Allah. Ni nak mengaji agama ni. Rasa nak bercinta, rasa nak berwhatsapp, berwechat. Rasa juga gitu. Sebab dia lelaki. Betul ke tak? Asal kau hak muda, hak tua pun berasa. Ada seorang ustaz tu, anak-anak suka juga. Satu hal tu dia letak di satu kondominium, ramai-ramai lah. Majlis fatwa ada, 3-4 orang ada majlis fatwa ni. Jadi kita hak muda sekali, ada 2-3-4 orang. Ustaz hak muda ni dia tengok bawah tu ada orang mandi bawah kondo tu. Jakim sewa ramai-ramai pok-pok ustaz ni. Hak paling muda umur 27. Hak paling tua umur 69. Jadi dia sewa ramai-ramai nak bagi tahu orang tua pun jangan main-main. Bila dah mandi kolam tu, kita tengok bawah tu tengok. Astagfirullah kita kata. Kita hak muda. Cina duk mandi bawah pakai spek mata, pakai topak gitu je. Tutup dua ke. Dah, kita pun astagfirullah. Hak tua tadi tanya, "Gapo dia ustaz?" Tanya gapo dia, kita kata tu kita tengoklah Syekh. Ustaz kita tengoklah, dia pun tengok. Astagfirullah. Dia kata tua dah dia ni. Nak jadi apalah, pakai lagu ni. Masuklah bilik apa, ingatkan masuk bilik nak tidur, masuk bilik ambil spek mata. Nak sahih kita tengok pula. Astagfirullah. Astagfirullah pula setengah jam duduk di piti ni. Nampak ni? Lahirnya cinta-cinta versi Islam yang dibawa oleh Islam liberal daripada Indonesia. Budak sekolah pondok pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah, boleh bercinta duduk tepi sungai. Tengok pakai furdah, aku rasa nak tendang pakai serban tu. Biar mapuh makan di boya. Tak erti pasal cinta. Belilah kitab ulama, ada terjemahan dia Ibnu Qayyim, pengurusan cinta. Ikutlah ulama-ulama muktabar, yang ikut liberal tu sebab apa? Liberal tak ada masalah untuk menjaga hak kepentingan kaum, sebab kita masyarakat majmuk. Tanya dia menata apa masyarakat majmuk, dah tahu masyarakat berbila kaum lah. Kita kena jaga juga, mereka juga ada hak. Betul mereka ada hak, tapi tidak menggadai prinsip Islam. Boleh faham ni? Minta maaf nak tegas sikit bab ni. Kita Islam ada prinsip, ada pegangan, ada akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu apa yang ditinggalkan oleh Nabi ni kita panggil sunnah. Sunnah ni maknanya benda yang diikuti sampai bila-bila. Sanna ni, perkataan sanna ni dia asal daripada sin, nun. Biasanya dalam bahasa Arab, bila sin dia campur dengan nun, dia membawa makna tak putus, berturut-turut. Perkataan sanna pada sanatun, urut sin, urut nun pada sanatun. Sanatun makna tahun. Tahun ni tak putus, lepas tahun, lepas tahun. Urut sin, urut nun pada perkataan sinatun. Sinatun makna ngatuk. Mengatuk pun tak putus juga. Dia mari, gitu sekali. Lepas tu dia
2 kali. Lepas tu qum matlatak 3 kali bawa sedar sikit. Menyandar dia tiang pula lena pula. Dia tak akan tidak akan habis kalau tak tidur. Tu sinatun. Sinun, huruf sin huruf nun pada perkataan sinnun. Sinnun makna gigi. Bukan gigi sebatang ni. Dia gigi penuh. Gigi penuh atas bawah 16 dia panggil sinnun. Sunnatun, sunnatun makna benda yang dituruti sampai bila-bila. Apa yang kita nak ikut? Aqwal, perkataan Nabi perlu diamalkan. Af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Taqrirun Nabi, bukan perbuatan, bukan perkataan, tetapi akuan Nabi pada satu benda. Nabi mengakui satu benda itu. Contoh azan. Azan ni bukan Nabi buat. Bukan bermula dengan Nabi. Azan. Taklah kata Nabi bangun Allahu Akbar, sahabat berpakat ikut. Tidak. Seorang sahabat yang mari mengaku. Saya mimpi Rasulullah. Mimpi begini-begini. Orang sebut la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah kata betul-betul. Comel mimpimu tu. Mu beritahu ke Bilal. Sebab Bilal tekuk dia luah sikit. Beritahu ke Bilal. Bila apa Allahu Akbar tu benda yang ditakrir oleh Nabi SAW. Boleh faham ni? Dalam 3 ni dia pecah 3 lagi. Yang pertama, benda yang Nabi buat kerana dia manusia biasa dan kerana dia manusia Arab. Benda ni ada sunnah, ada tak sunnah. Ini orang tak faham ni. Benda yang Nabi buat kerana dia manusia biasa, kerana dia orang Arab, ada sunnah, ada yang tak sunnah. Pakai jubah. Kerana dia orang Arab, dia pakai jubah. Maka jubah disebut sebagai sunnah yang tidak apa kalau tak ikut. Tidak muttaba'ah dia panggil. Tidak muttaba'ah maknanya ikut pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa. Tak ada masalah. Tak boleh marah kalau orang tu tak pakai jubah. Tak boleh marah kalau orang tu tak pakai serban. Dan kita kena marah pada orang yang tidak menutup aurat. Menutup aurat tu dia panggil muttaba'ah. Boleh faham kan tu? Ada orang salah bahas ni benda ni. Begitu juga bab makanan Nabi. Kan kita sebut makanan sunnah, makanan sunnah. Ada orang tak faham. Kambing sunnah, dia kata kambing sunnah. Kita ingat Abu Jahal ke darah kambing juga. Aman nak tengok. Pakcik tak boleh makan kambing. Saya tak boleh, ustaz darah tinggi. Tak apa, mari-mari pakcik. Sunnah ni. Pakcik tu kata bunyi sunnah, dia bersela selalu. Maka buat habis peha, esok masuk hospital, kipas nampak duduk kat bawah gitu. Habis golek habis dia dinding. Pening kepala nak amal sunnah jadi punah. Sebarang yang dimakan oleh Nabi SAW tidak akan dinamakan sunnah jika Nabi tak sebut benda itu. Dalam hadis ada 9 je Nabi sebut. Habbatus sauda. Dalam Quran sebut madu. Tamar ajwa, air zam-zam, zanjabil, sana, wassanawat, sina. Sina ni daun. Di Yaman ada, di sini tak ada. Ya, sina wassanawat ni dia lain-lain. Untuk obat sakit perut. Orang nak kuruh boleh. Makan ni jadi kuruh macam saya. Ni nak beritahu. Waktu memang benda Nabi sebut lah. Khasiat-khasiat dia. Tamar ajwa, Nabi sebut boleh obat sihir. Tamar Nabi 160 kilo. Cuma kalau makan banyak-banyak dia botok kepala. Botok kepala pasal tak cukup duit nak beli lagi. Air zam-zam Nabi sebut mengikut si peminum tu dia niat apa maka dapat. Madu Allah Ta'ala sebutlah Quran yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Yang keluar daripada lebah ni boleh menyakit, mengobat segala penyakit manusia. Habbatus sauda Nabi sebut tu sahaja disebut sebagai benda yang berkhasiat. Hak lain baik roti ke baik apa sama saja kerana Nabi orang Arab. Termasuklah ulama bahan makan guna 3 jari. 3 jari. Kita guna 3 jari. Nabi makan roti 3 jari. Lah kita kalau makan nasi 3 jari, nak ikut sunnah. Makan lepas maghrib, lepas kat subuh baru sunnah. Mari dia ambil 2-3 orang. Kita makan mi mungkin boleh lah 3 jari. Makan roti mungkin boleh lah 3 jari. Ini hasil daripada tak faham. Maka timbullah orang-orang cari makan.
Jual air celupan janggut Rasulullah. Mana boleh tahu tu janggut Rasulullah? Mana mau tahu? Tak janggut aku tak tahu dia ambil dulu tutup nanti. Jual berkak. Berkak ni bukan pada batang tubuh Nabi. Zaman Nabi hidup betul, ada karamah pada batang tubuh Nabi. Dia ada mukjizat, satu hissi, satu maknawi. Satu mukjizat yang ada pada batang tubuh Nabi, yang wafat, yang mati bersama dengan Nabi SAW. Kena faham lah benda ni. Orang Melayu kena tipu sebab ni lah. Baju Melayu yang telah diru'yahkan dengan 30 juzuk. Bila masa Nabi pakai baju Melayu, awak paling teruk lagi sebut, Nabi makan roti jala, cucah kuah kari. Ni habis segala orang dalam Malaysia ni. Sebut Nabi makan roti jala, cucah kuah kari. Nak sebut kari-kari ni India mari. Orang Arab tak suka makan pedah. Orang Arab ni pedah haram bagi dia pedah ni. Dia tak akan makan pedah. Syekh mari rumah saya buat sambal kabilis tu, saya dah siap dah makanan lain tu untuk dia makan. Dia nak terai je kat sambal ni. Aku nampak merah-merah sedap dia kata. Saya kata pedah Syekh, tak apa sikit. Dia ambil sikit pedah tu merah muka. Mu nak bunuh aku dia tanya. Marah kita pula. Oh bagi tahu dah pedah. Roti jauh ada roti jala pada zaman Nabi SAW. Mari pula apa ni wah tamat celuk tepung pula. Ingat macam wah pedak celuk tepung ingat. Ani tua-tua saya marah sangat sebab Nabi sebut man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Siapa yang mendustai Nabi SAW, Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi tak sebut, dia kata Nabi sebut. Nabi tak makan, dia kata Nabi makan. Orang tu telah menempuh seat dalam neraka untuk dia. Confirm satu hal, reconfirm seat untuk neraka. Jangan kita sandar pada Nabi benda-benda yang tidak ada kena-mengena dengan hal kenabian. Dia pun jual lah anak-anak yang makan Quran tu. Pernah dengar tak? Iklan ala aiking. Air anak-anak ini berkeladok. Saya pernah tengok air tu macam air seluk betul-betul. Anak-anak yang makan Quran tu dia celup air dulu. Lemah anak-anak tu makan nak mapuh dari air. Dia pun tape anak-anak itu, dia dengan air, dengan tanah, dengan apa, dia pun bubur ni RM50 sebotol besar ni. Ada orang beli. Jadi ustaz, yakin dah. Jangan sebut benda yang melibatkan kepercayaan. Bab gaib Nabi boleh sebut. Nabi pun tak boleh sebut kalau Allah Ta'ala tak sebut. Kerana Nabi sebut inni a'lamul ghaiba, kalau aku tahu benda gaib, Nabi kata mudah hidup atas muka dunia. Tak akan kalah peperangan kalau Nabi tahu benda gaib. Tak akan kalah peperangan Uhud kalau Nabi tahu apa ni benda gaib ni. Tak akan kalah peperangan. Tak akan diracuni. Orang tak boleh racun Nabi kalau Nabi tahu benda gaib. Nabi sendiri tak tahu benda gaib. Mari mu tahu benda gaib. Allahu Akbar, teruknya orang kita kena tipu. Memang Melayu ni memang muka kena tipu. Sungguh. Oh boleh duit sengih, suka boleh duit. Minyak nak 20 sen pun muka duduk gitu. Dah mana je 20 sen ustaz. Tanggung lah 20 sen pun nak macam mana? Syarikat majmuk kan? Timbul pula macam-macam kopiah yang dijahit dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kopiah macam saya ni, dijahit-jahit. Sambil jahit tu subhanallah, dijual dengan harga 100 lebih. Benda begini kalau tidak bid'ah. Kenapa perlu sandar pada agama? Kenapa perlu cari makan dengan benda begini? Apa kamu takut kamu berjuang agama tak boleh makan? Apa kamu takut kamu sebut Islam tak boleh makan? Kamu tak yakin dengan Allah Ta'ala sebut intan surullah yang surukum yusabbit aqdamakum. Orang tolong agama Allah, dia kata ditolong oleh Allah. Allah Ta'ala akan teguhkan akidah dia, mudah yakin. Sebut pada saya, ustaz mana tak muka dunia ni? Aku sebut mari, senara pada saya, hak lapar tak boleh makan. Aku nak beri makan hari-hari. Tengok saya sudahlah 160 kilo. Tak yakin dengan Allah Ta'ala punya pasal. Nak kau keuntungan lebih. Maka timbullah benda-benda begini.
Ni semua cari makan tuan-tuan. Kalau ada benda-benda begini, kalau jual air ruqyah ni, tu lain sikit. Ni celuk janggut Nabi. Lepas tu tengok dalam YouTube pula rambut Nabi. Panjang ni rambut Nabi. Buka Syama'il Muhammadiyah. Rambut Nabi setara mana? Ni. Nama ni kau peratasa tu. Rambut hidup, dia kata hidup. Hidup apa? Mengarut. Sampailah sekali sebut Nabi hadir dalam majlis. Paling teruk. Saya nak tanya tuan-tuan, mana lebih cinta sahabat dengan kita kepada Nabi SAW? Sahabat lebih cinta. Aisyah bergaduh dengan Sayyidina Ali sampai tercetusnya peperangan di antara sahabat. Kenapa Nabi tidak hadir kepada Aisyah? Sebut pada Aisyah, janganlah Aisyah, tak payah berlawan lah. Kenapa Nabi tidak yaqazah? Ni mu qasidah gedung-gedung Nabi mari. Nampak Nabi belakang, tok guru dia pun bangun belakang, anak murid pun bangun. Kenapa tuan Syekh? Nabi mari duduk belakang. Betul ke dok kemu kecil manis tinggi sangat. Nampak macam Nabi, orang Kelantan kata baga-baga. Bahasa Kelantan lah, baga dia panggil. Tengok macam Nabi, dah tengok rupanya tu haji mana tak tahulah. Mimpi jumpa Nabi boleh lah, betul mimpi jumpa Nabi. Dan Nabi pun sebut. Hak tu pun kita kena cerita kepada orang tertentu saja. Cerita sebagai ibrah. Ni seorang ustaz hari-hari mimpi jumpa Nabi, dia kata. Satu hari dia tak mimpi jumpa Nabi, dia pun baca-baca selawat begini. Nabi kata jangan simpan kitab-kitab daripada Saudi di atas rumah dia. Tengok tuan-tuan, jangan simpan. Nabi marah simpan. Dia jadikan mimpi dia sebagai hujah. Kalau aku nak jawab bodoh, boleh lah. Aku juga mimpi jumpa Nabi. Nabi kata pun jangan dengar ustaz ni mengajar. Aku kejar ustaz tu. Aku tengok rupanya mukamu, Nabi kata. Khalas. Nak bagi bodoh boleh lah. Ni benda yang tak boleh cerita ke orang. Mu mimpi jumpa Nabi 10 kali pun senyap sudah. Apa tujuan mu cerita pada orang? Sebagai ibrah, sebagai ibrah. Tapi tak boleh memaksumkan diri kamu sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ulama. Kamu tetap ada salah dan silap. Dr. Sukhardawi tulis lama dah kitab dia menjumpa mimpi Nabi SAW. Yang tidak boleh jadikan hujah. Ramai mana kau sama sekarang? Kau kata Nabi hadir. Kau tengok Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat bahawa kita dengan Nabi SAW, kita ikut sunnah Nabi cukup untuk kita jadi umat Nabi SAW. Tak usah buat lebih daripada Nabi, tak payah. Malahan Nabi pernah kata celaka pada orang lebih pada dia. Orang mari tanya Aisyah bagaimana semayang Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Aisyah sebut Nabi begini. Orang tu kata aku nak buat lebih pada Nabi lagi. Nabi buat begitu, aku nak rasa nak buat lebih lagi. Nabi kata apa? Celaka orang kata. Kerana masalah ibadah ni, khuzu anni manasikakum. Nabi suruh tengok dia. Mana boleh reka ibadah? Ibadah ni asal haram, kecuali ada dalil baru jadi halal. Kena buka kaedah usul. Ibadah ni asal dia haram. Asal dia haram. Ada dalil baru jadi halal. Ini reka ibadah yang baru dan mengatakan benda itu sebagai ibadah. Ana pernah sebut begini tuan-tuan. Di mana di Sarawak? Bila orang tanya pasal akana, qasidah tu ibadah ke tak? Ana kata qasidah it's entertainment only. Hiburan. Yang lebih baik daripada lagu danduk Mas Idayu. Yang lebih baik daripada UK's. Yang lebih baik daripada Spring. Lebih baik daripada kumpulan-kumpulan Metallica ke apa. Ya kita qasidah. Itu sahaja. Nak kata ibadah tak boleh. Orang tu tanya pula, dah ustaz itu ada puji bagi Nabi? Betul ada puji kepada Nabi. Tapi puji kepada Nabi hanya layak diajak oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi sebut, sahabat sebut pada Nabi, qad arafna assalamu alaika ya Rasulullah. Aku tahu cara nak beri salam kepada kamu. Cuba kamu ajar cara selawat. Ajar aku cara selawat macam mana. Apa kata Nabi? Nabi ajar cara selawat. Boleh buka kitab orang tabligh baca tu. Orang tabligh kan, dia baca kitab Fadailul A'mal tu, karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, seorang ulama hadis. Buka kitab bab selawat, 36 hadis dalam tu cara selawat ke Nabi.
Dah kalau awak kata ibadah, saya nak tanya awak, ada ke ibadah guna muzik? Ada ke ibadah guna gendang? Ibadah yang guna gendang, guna muzik ni adalah orang Majusi, bukan daripada Islam. Tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia sendiri kecuali selawat. Semayang wa aqimis salah, puasa kutiba alaikumus siyam, hudud tilka hududullah. Tapi selawat, innas salah innallaha wa malaikatahu yusalluna an nabi. Sungguhnya Allah Ta'ala, para malaikat berselawat ke Nabi. Barulah mari arahan supaya berselawat. Bermakna selawat tak boleh reka, ikut Nabi lah. Allahu Akbar. Ana tak marah qasidah ni, minta maaf dah. Ana sebut ni, ana tak marah. Nak qasidah lah sebagai hiburan alternatif, baik untuk kita tarik golongan muda, golongan hak lalai. Tapi jangan anggap benda tu sebagai ibadah, apatah lagi mengatakan Nabi hadir dalam majlis. Kalau Nabi hadir dalam majlis, satu qasidah buat di Shah Alam malam ni, satu qasidah juga malam ni buat di Kelantan. Mana satu Nabi pergi? Saya Nabi pergi di Kelantan sebab nampak bulan molek gitu. Gitu je wujud dia senang. Nampak ke ni? Ni benda dia tuan-tuan. Saya sebut begini orang marah saya. Orang ripuk pada Jabatan Agama Islam Sarawak. Majlis Agama Islam Sarawak buat keluar surat. Jangan panggil ustaz ni sebab fahaman dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sedap juga dia. Sunnah wal jamaah. Dia tak hantar surat pada saya, tak pernah beritahu saya, tiba-tiba buat keluar surat begitu saja. Tanpa ada seluruh masjid negeri Sarawak. Ada orang SMS pada saya. Seorang mufti di Malaysia ni, Sahibus Samahah, telefon pada saya, dia kata, Ustaz, saman Majlis Agama Islam Sarawak. Saya kata, saya tak mau balas Datuk Mufti, biarlah. Nak kata apa katalah. Tak lapor lagi saya, tak boleh ceramah tempat dia. InsyaAllah boleh makan lagi. Dia kata, oleh Ustaz, ni soal maruah, dia tak panggil Ustaz, dia tak siasat dulu. Tak apa, dia kata, tak lagi nanti peguam telefon Ustaz. Duduk kejap, peguam telefon saya. Ni saya peguam begini-begini. Saya kata, saya tak ada duit ni, peguam-peguam. Tak apa, Ustaz jangan bimbang. Kita buat tak apa. Ustaz nak macam mana ni? Saya kata, suruh dia minta maaf dalam tempoh 10 hari. Kita pun hantar surat ke dia, bukan dia gelabah juga, dia rasa dia bersalah. Dia panggil kita pergi jabat dia semua. Rupanya kita tak bersalah. Dia tak bersalah, kenapa hukum? Saya tanya gitu. Kalau tidak aku sama 2 juta, kaya aku. Nak beritahu, ni soal maruah. Soal maruah. Surat tu diguna pakai di beberapa buah negeri. Apabila orang atur program saya, nak pergi ke sana sampai tengah jalan orang telefon, Ustaz ada orang ugut masjid tu supaya batalkan program sebab Ustaz ni faham begini. Dia cok saya Wahabi. Yang lebih teruk lagi keluarlah Facebook mengatakan kita ni ada ejen daripada Yahudi, kita dengan Dr. Basik 2-3-4 orang lagi amun dapat allowance khas kerajaan Saudi tiap-tiap tahun. Kalau aku dapat allowance Saudi, aku pakai Lamborghini, aku tak bakal masjid buruk tu. Tadi nak mampu dah tu velak tadi. Nak mari tu jadi lambat tu. Macam-macam. Inilah benda yang orang Melayu tak boleh terima kerana orang Melayu hidup dalam keadaan mengaji. Apakah ini? Bukan dia mengaji dari mana datangnya ini. Puncanya kerana ilmu hadis itu datang lambat negara kita. Segala benda kena tengok pada hadis Nabi. Tidak ada benda yang tidak ceritalah hadis Nabi SAW. Hatta Nabi berok atas apa? Buaya atas apa? Hadis riwayat Ibn Umar. Ibn Abbas ni, dua-dua orang sahabat ni dia panggil sirarus sahabah. Sahabat yang kecil. Bukan kecil tubuh, tapi usia dia kanak-kanak bersama dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Beberapa orang sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr, Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Ruwahah. Berapa orang nama Abdullah? Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ni itu sahabat Nabi yang wajahnya mirip serupa dengan Nabi. Sahabat kata bila aku duduk tepi tengok muka sama dengan Nabi, hidung sama macam dengan Nabi, senyum sama dengan Nabi. Hatta Nabi pernah bertukar selipar dengan dia. Lepas Nabi tukar, pakai hak dia sebelah, pakai hak dia sebelah. Nabi tengok bawah, tengok ke dia, tengok sama saya. Bukan sahaja selipar tuan-tuan, hatta Nabi pernah bersugi. Nabi bersugi, sudah ambil sugi, Nabi bagi pada dia. Dia pun ambil, dia pun bersugi guna sugi Nabi SAW. Nabi boleh buat begitulah pasal Nabi nak makan petang. Kita nak buat begitu pening kepala kita. Nampak tu? Dan Nabi iktiraf, Nabi kata apa yang
sukai oleh Abdullah, itulah disukai oleh aku. Apa yang dibenci oleh dia, itu dibenci oleh aku. Itu diakui oleh Nabi SAW. Ini kehebatan, tuan-tuan. Sahabat tak pernah pun satu kali bantah perkataan Nabi SAW, kecuali perkataan tersebut berbentuk pandangan Rasulullah. Pandangan Rasulullah. Tu pun cakap dengan baik dengan Nabi SAW. Orang sama sekali tak faham benda ni. Dia tak faham. Dihurai pasal Nabi ikut kepala otak dia. Siapa timbul macam-macam, Allah, sanak tu sanak ni, anak jadi pening. Ada orang ada sanak serebang. Ada orang ada sanak tukar. Sanak ni sanak, awak ambil di mana sanak ni? Ada ustaz sanak gini. Saya nak beritahu pada kita, serban tukar ni pakaian Nabi sebagai manusia biasa. Yang ada kala sunnah dan ada kala tak sunnah. Pakaian Nabi, Nabi suruh tutup aurat. Pakai macam mana pun tutup aurat. Tak berdosa tuan-tuan pakai baju Melayu. Tak berdosa tuan-tuan pakai baju kemeja dengan syarat tutup aurat. Ada benda yang Nabi buat, Nabi marah kita ikut. Ada. Sunnah juga Nabi buat, tapi kita tak boleh ikut. Contoh Nabi kahwin 9 orang. Tak boleh kita kahwin 9 orang, tak boleh. Pak boleh ya. Tu pun darah tinggi dah. Seorang pun kecil manis dah. Kalau 4 orang tak tahu lah. Apa tu? Allah. Orang satu lagi Nabi tidur. Nabi tidur, Nabi berdengkur. Kuat Nabi berdengkur, sahabat kata. Masa nak ngaji dulu, Maulana sebut, satu anugerah daripada Allah Ta'ala, kalau orang tu tidur berdengkur, kerana tidur dia sama dengan tidur Nabi. Berdengkur, macam-macam pun. Ada bunyi gitu, berdengkur. Kadang-kadang bunyi kok macam dia nak cabut gitu pun ada. Betul ke tak? Saya tak pernah dengar lagi saya berdengkur macam mana. Dah. Tapi kalau orang tidur berdengkur ni, adalah tidur dia sama dengan tidur Nabi SAW. Hebat ulama bahar. Tidur berdengkur. Satu hari Nabi tidur berdengkur, Nabi bangun, Allahu Akbar, semayang tu. Sahabat kata, Rasulullah, tak ambil semayang ke? Rasulullah kata, mata aku je tidur, hati tak tidur. Khas untuk aku, bukan untuk kamu. Maknanya aku boleh, mu jangan. Nampak tu? Sebab pok-pok kita ni, tak ada mata tidur, hati tidur dah. Dari Nabi ni, mata je tidur berdengkur, tapi hati tak tidur. Itu kelebihan Nabi SAW. Orang anti hadis dia bahas lagi. Macam mana mu nak ikut Muhammad sedangkan Muhammad tu pernah lupa? Ada hadis pasal Muhammad lupa. Kita kata betul, Nabi pernah lupa. Tapi lupa Nabi menjadi hukum. Contoh Nabi lupa semayang. Main zuhur satu kali Nabi buat 2 rakaat. Sahabat tu tegur. Lepas semayang Nabi bangun, Nabi duduk belakang. Relax. Nabi duduk relax. Sahabat pun tengok sebelah. Tanya ke sebelah, mu semayang berapa? Aku rasa 2. Aku pun rasa 2. Macam mana ni? Gilah bagi tahu ke Nabi. Jangan. Mana tahu Allah Ta'ala suruh 2 je hari ni. Sahabat lah cakap banyak, 2 gila. Ikut Nabi. Tak pandai-pandai nak reka. Cuma nak jadi hukum benda ni, Allah Ta'ala gerak ke hati seorang sahabat nama Zuliyadain. Dia duduk di hujung saf. Saf pertama, dia pergi jumpa Nabi. Dia tanya beberapa soalan. Yang pertama, Rasulullah, adakah kamu qasarkan semayang pada hari ini? Sebab kamu semayang 2. Ataupun kamu lupa? Ataupun memang Allah Ta'ala suruh semayang 2? Nabi kata qasar pun tidak, lupa pun tidak. Tak ada perintah Allah. Aku semayang 4 tadi. So dia kata 2 Rasulullah. Saya ikut belakang, saya tahulah 2. 4 Rasulullah kata, aku tahu 4. Dia jawab ke Zuliyadain. Zuliyadain kata, kalau tak percaya cakap saya, tanya hak ikut belakang tadi Rasulullah. Tanya ikut belakang, macam mana sahabat? Betul kata Zuliyadain ni? Sahabat kata, betul Rasulullah, saya pun 2, saya pun 2. Kita nak tegur takut semayang 2 jari ni, jadi kita ikut je lah. Rasulullah bangun bangkit, Rasulullah sambung 2 rakaat lagi. Maka ulama kenapa Rasulullah sambung 2 rakaat? Sedangkan ada percakapan di antara Rasulullah dengan sahabat. Menjadi hukum kepada kita. Kalau kita Allahu Akbar semayang, semua sudah semayang, ada orang tengok kita semayang 2 je tadi semayang zuhur.
Mungkin kita fikir pening kepala sebab lah dengan bajet lagi, dengan brim lagi, ada banyak semaya dua je gitu jadi. Kalau cepat-cepat ni. Jadi kita balik di rumah makan nasi, perut kenyang tengok TV dah, mari orang tu. Hei, mu semaya dua je tadi. Betul ke semaya dua? Ha, semaya dua. Aku rasa macam lain macam je. Terus Allahu Akbar, sambung dua lagi boleh walaupun makan nasi dah. Ulama bahas. Boleh nampak kan ni? Ada satu lagi Rasulullah lupa. Rasulullah nak takbir Allah. Nak angkat takbir, mari seorang. Rasulullah, mari sekejap nak bercakap. Kat tepi pintu masjid. Rasulullah pergi bercakap dengan dia. Lama Rasulullah bercakap. Abu Hurairah kata, siapa aku mengantuk nak tidur. Kau maksiat dah ni, nak angkat takbir dah ni. Rasulullah bercakap. Sudah Rasulullah bercakap, Rasulullah angkat takbir. Ulama bahas, kenapa tak iqamah? Kenapa Rasulullah tak iqamah balik? Sedangkan lama dah jarak dia tu. Iqamah ni hak siapa? Hak tu imam ke hak makmum? Ini adalah lupa Nabi dibahas oleh para ulama. Satu lagi hadis Nabi lupa. Nabi nak angkat takbir, Nabi jatuh tangan, Allah jatuh tangan, Nabi masuk dalam rumah dia. Maya subuh. Lama Nabi masuk. Sahabat kata aku tunggu Nabi lama. Nabi keluar basah janggut, basah rambut. Rasulullah kenapa? Lupa nak mandi wajib. Lupa nak mandi wajib. Masuk mandi wajib dulu baru keluar semayang. Tu imam jangan amal gitu. Faham gitu, letih buat kita. Mana tahu lah orang-orang awal subuh mari tegur, biasa. Dia nak beritahu pada tuan-tuan. Hebatnya. Lupa Nabi pun dibahas oleh para ulama. Apatah lagi benda-benda yang lebih besar daripada itu. Itu Nabi. Jadi terjawab bahawa golongan anti hadis ni satu golongan yang memang menolak Nabi SAW. Bahawa golongan yang sengaja cari pasal terhadap Nabi SAW. Kita, lagi mana kita pegang la ilaha illallah, dan kita pegang Muhammadur Rasulullah, kita panggil kita ni orang yang berakidah. Dan insya-Allah akidah ni boleh menyelamatkan kita. Walaupun banyak dosa kita buat. Kerana dosa ni yang akhir saya nak sebut. Dosa ni 4 jenis. Satu dosa yang tidak boleh tak bertaubat, kena bertaubat baru Tuhan ampun. Dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Taala tidak akan mengampun dosa syirik. Tidak ampun di sini bukan makna tak ampun sampai bila-bila ni. Tidak ampun di sini maknanya kalau orang itu tidak bertaubat mati Tuhan tak ampun. Dosa lain mungkin Tuhan boleh ampun. Mungkin Tuhan boleh ampun dengan kehendak Allah Taala. Tapi syirik, minta maaf aku tak ampun. Taubat baru aku ampun. Yang kedua, dosa yang tak perlu taubat. Astaghfirullah cukup dah. Baca Quran cukup dah. Kita panggil dosa kecil. Tadi lah, tengok saya seksi tu, astaghfirullah. Tunduk begitulah. Jangan tengok sekali lagi. Namun tengok kita astaghfirullah. Itu hapuh gitu je. Yang ketiga ni pelik sikit. Yang ketiga satu dosa besar kecuali syirik. Dosa besar. Tetapi dia tak pernah bertaubat, tak pernah astagfirullah, Tuhan nak ampun dosa dia. Tuhan boleh ampun. Berdasarkan wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala boleh ampun segala dosa Allah Taala. Cuma kita jangan letak nombor 3 ni kita. Boleh faham tu? Letak kita pening, tak apa Tuhan ampun, ustaz kata, tak bertaubat pun tak apa, balon je lah. Tak boleh lah gitu. Cuma nak sebut bahawa ada dosa yang manusia tak bertaubat, Tuhan nak ampun. Awak mari dalil hadis satu senang. Dalil hadis dia perempuan yang bari, yang jahat. Kena nafsu jahat. Zina daripada muda sampai ke tua. Tua tak ada orang nak berzina dengan dia, dia balik rumah dia. Sampai tengah jalan, jumpa anjing. Dahaga. Dia bagi minum. Tak pernah sembahyang, tak pernah baca Quran, tak pernah taubat pun dia ni. Tapi ada belah ihsan kepada anjing itu. Aku juga dahaga, dia juga dahaga. Beri minum air kepada anjing itu, masuk syurga dia dengan izin Allah. Itu bermakna Tuhan boleh ambil siapa-siapa untuk masuk syurga. Dan hadis Nabi lagi, ada orang Nabi kata amal dia sejekar nak jadi ahli neraka, Tuhan tarik masuk syurga. Dan ada orang amal dia sejekar nak masuk syurga, Tuhan tarik jadi ahli neraka.
Ni banyaklah perbahasakan orang tu ikhlas, tak ikhlas, banyaklah. Tapi nak sebut bahawa ada orang yang Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia dengan begitu saja. Yang keempat ni pun sakit juga. Dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali diampunkan oleh manusia. Ni lama orang kita terleka dengan benda ni. Kita kata pada manusia bukan hak dia. Kita sebut kepada manusia tu benda-benda yang boleh menyakitkan hati dia dan bukan hak dia. Kalau atas dasar hak kita untuk kata ke dia kerana dia bersalah dan sebagainya, tak ada masalah. Kita buat nyanyi pada orang. Dosa ni sepakat dalam, kalau anda tengok hadis 2, 3, 4 hadis ulama hurai, tidak akan diampunkan oleh Allah kalau orang tu tak ampun. Kita kena minta maaf dengan orang tu. Dah kena sebut dosa. Minta maaf lah Pak Mak, zaman 80-an dulu aku curi lembu. Menatan ni curi lembu aku. Siapa tak boleh korban aku, dia kata. Nah, ni aku nak bayar baliklah harga lembu ni RM200. Pak Mak kata tahun 80-an RM200, lah ni RM3,000 bah. RM3,000 kena bayar ke dia. Dia nak RM3,000. Nampak tu? Itu memang kena minta ampun. Dia kena sebut kesalahan. Saya pernah kata kawak begini. Minta maaf lah. Ada orang nak minta maaf gitu? Minta maaf lah saya gini-gini. Dia pun tengok merah muka dia. Hak maaf tu maaf. Hak menapa tu menapa. Dia kata. Maknanya boleh menapa dulu baru maaf. Lalu macam mana menapa gilah. Kita nak minta maaf, nak lepas dosa di akhirat tu. Hatta hubungan dengan manusia ni, kalau saya baca satu hadis Nabi SAW, seorang yang tidak ada kena-mengena dia dengan orang lain, tak ada sesat masalah dosa dengan Allah Ta'ala ni, sesat ahli ibadah syurga Allah. Tuhan bercara di hari akhirat, sesat semua, hebat dia ni, orang mukmin. Allah Ta'ala tanya ramai-ramai. Ini Nabi sebut ni dalam Bukhari. Nabi sebut ramai-ramai di padang mahsyar ni, siapa tak puas hati dengan orang ni? Ja'a rajulun muhtajun ilaih, Nabi kata, mari seorang lelaki yang berhajat dengan orang ni atas muka dunia dulu. Hajat dah sekira lah, hajat apa? Ya Allah, aku memang berhajat dengan dia. Ini pernah berlaku kepada kita. Orang betul-betul berhajat, dah kita fikir mustahil nak tipu kita. Mustahil. Dah kita kenal sebab dia ahli masjid, dia kawan kita. Mari tolonglah saya bini beranak, tayar pancik tadi, rotek mampu. Nak buat macam mana tolonglah. Nak hidup rotek kereta, mahal sekarang rotek. Lepas tu tayar pulak, Masya Allah, duit tengah gaji tengah bulan, awak tolong saya, nanti saya dapat gaji bagi balik. Dia bukan jenis kaki hutang. Dia bukan jenis kaki auta, kaki tipu. Ya, kita ada duit, kita ada mampu untuk bagi, kita nak bagi. Ni orang hak gini, maka free Allah Ta'ala ambil pahala tu haji ni bagi pada kawan. Huraian ulama pasal hadis ni banyak. Di antara benda yang disebut untuk melepaskan diri kita daripada benda begini, kalau memang kita tak mampu untuk tolong seseorang dan kita berhajat juga kepada duit yang dia nak tu, paling kurang kita doakan dia, beri kata semangat pada dia. Minta maaf lah, saya nak bagi duit pun tak ada juga. Anak saya ramai, bini saya 2, anak 20. Sekolah belaka daripada kecil-kecil macam kereta api. RM10 mungkin boleh bagilah pada awak untuk ringankan beban awak. RM10, awak nak RM1,000 tadi, saya rasa tak boleh bagi. Tapi saya cuba tanya kawan saya, takut-takut ada, awak boleh pinjamkan kepada awak. Awak sabarlah, awak minta dengan orang lain sambil kita berdoa pada Allah Ta'ala. Lepas kita ni mari minta tolong lagi. Tak ada. Kejam mata tak ada. Tak boleh je sikit. Tak ada. Okey ni. Mari masjid, sembahyang, jemaah, baca Quran bagus, tapi dihisap oleh Allah di hari akhirat dengan keadaan begini. Begitu indahnya Islam mengajar kita ta'awanu al-birri wat taqwa, bertolong-tolong ke arah kebaikan. Yang nak sekadar itulah untuk malam ni, insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Sila. Rasa dah faham belaka dah rasanya. Ni letak ijah depan ni ada makna ni. Ada soalan ke? Sila.
2 minit lagi. Tak ada salah apalah, nampak macam lapar perut je. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya dan kita sama-sama doakan supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Mana-mana orang yang nak menjatuhkan kita, insya-Allah Allah Ta'ala pandailah untuk jatuhkan dia. Sebab tu kita fikir pasal agama Allah Ta'ala ni penting, dan kita fikir pasal sunnah Nabi juga penting. Kerana agama tidak akan selamat kalau kita tidak menyelamatkan agama daripada golongan yang cuba menghancurkan agama. Pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi SAW. Apa orang nak kata, katalah. Orang nak kata apa, katalah. Tak ada masalah. Orang kata ni, mati orang tu, tak ada orang kata pada kita. Nah, dan bila orang kata pada kita, Tuhan nak bagi pahala free pada kita. Pahala free. Setiap sakit yang kita dapat, kita jadikan benda tu kifarah dosa kita. Banyak sebut alhamdulillah bila sakit. Betul. Saya pernah tengok seorang yang begitu redha dengan penyakit. Mari penyakit alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Siapa dia? Tok Guni Aziz. Tak ada sebut Allah sakit, tak ada. Alhamdulillah. Bawa air kecing pergi mengajar. Waya panjang. Kita sakit kepala sikit tak boleh mari dah, Syekh minta maaf lah, nak sakit kepala sikit baru. Semangat dia kuat untuk membela agama Allah. Ini yang perlu kita contohi, dan kita perlu semangat untuk mari dengan orang mengajar, untuk istiqamah dalam kuliah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari malam ni saya nak minta sumbangan untuk pasang aircon di masjid saya, di Repek Pasir Mas, Kelantan. Saya sewa rumah, beli rumah di Repek, Kampung Repek, dekat Madrasah Ustaz Subki. Kenal Ustaz Subki tak? Ustaz Subki, lu jiran saya lah tu. Ada masjid dia besar dalam tu, dia baru buat satu, tu masjid Ma'at Tahfiz sekali dengan asrama dia lah. Saya nampak macam nak sudah dah. Dia ni semangat betul. Apa ni, cari-cari infak ni. Dan sekolah dia alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma tepi rumah saya tu ada satu masjid, madrasah dia panggil, dan orang kampung dia nak masuk aircon kerana terlalu panas. Masjid lebih kurang besar ni lah, tapi panjang lagi. Nak masuk aircon bukan 9 biji aircon beginilah lebih kurang. Jadi kos yang kita telah habiskan 7,000 lebih dah untuk wiring balik. Cuma nak aircon sahaja. Nak aircon sahaja. Jadi tuan-tuan malam ni insya-Allah lah, mana duit lebih-lebih boleh bagilah insya-Allah untuk derma sumbangan. Dan dulu saya duduk di Besut. Masa duduk di Besut tu saya pernah minta sumbangan sini untuk kapek dan juga menara. Tuan-tuan boleh kita tengoklah di kampung air tawar Besut, menara pun siap dah. Menara siap, harga lebih kurang 12,000. Menara ni kita nak speaker letak atas supaya gelegak telinga musuh-musuh Allah Taala ni. Dia nak mari dah kita pasang 200 megawatt tu, belum dengar satu kampung biar dia tahu sikit apa dia sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan dapat infak sama insya-Allah. Saya cari mula-mula cari sini boleh 2-3 ribu. Saya pergi di KLIA ni, pusat muktamar di semai Jumaat dalam tu. Saya umum situ boleh berapa 12,000 kau. Selesai masalah. Tu orang sini memang bak sumbangan memang hebat. Dan di Besut sendiri pun kita cuba mewujudkan beberapa buah sekolah. Kerana bagi kita adanya sekolah tahfiz, sekolah agama, itulah punca kepada kemenangan Islam. Al-Fadhil Ustaz Nik Zawawi sendiri pun sungguh untuk bina sekolah dia. Alhamdulillah makin naik makin maju. Dan tuan-tuan yang ada sedikit sumbangan tu boleh sumbanglah pada ustaz-ustaz sebelah sana ni untuk dia membangunkan sekolah dia. Saya tak ada masalah dah kalau saya. Ada orang infak bulanan, ada berjalan seperti mana biasa. Alhamdulillah Allah Ta'ala tolong bab tu. Cuma masjid saya ni saya nak asaskan sebagai pusat pengajian hadis. Sebab kita akan buat mengaji lepas isyak insya-Allah. Untuk budak-budak yang mari daripada luar, daripada Kiyah dan sebagainya, boleh main mengaji hadis di situ. Jadi mana-mana yang nak beri sumbangan boleh bagi pada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim 'allimna kama tarda bi anna wa ya halim khalliqna bi khulqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah apa yang kami belajar tadi, ya Allah. Istiqamahlah kami dalam kuliah agama ini, ya Allah. Berilah kami kefahaman Islam, ya Allah. Keteguhan dalam akidah kami, ya Allah. Ketepatan dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami mohon kepada-Mu supaya Kau satukan hati-hati kami dengan Islam. Satukan hati-hati kami dengan Islam dan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah yang akan menyelamatkan kami daripada api neraka. Kalimah yang akan menjadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang memberi rezeki, kurniakan kami rezeki yang tidak sangka-sangka datangnya, ya Allah. Selesaikan masalah kami, ya Allah. Cabutkanlah masalah yang membelenggu kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mudahkan pembayaran hutang-hutang kami, ya Allah. Jangan kami dibelenggu dengan hutang-hutang yang banyak, ya Allah. Ya Allah, bila ketenangan hidup kepada kami, ya Allah. Ketenangan semasa bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ketenangan semasa menghadap-Mu, ya Allah. Ketenangan semasa menyebut nama-nama-Mu. Ketenangan semasa membaca kitab-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk memperjuangkan Islam, untuk membela ulama, untuk meruntuhkan segala kemaksiatan yang berlaku, untuk menghancurkan segala musuh-musuh yang cuba untuk meranapkan Islam. Kami serahkan batang tengkok mereka padamu, ya Allah. Kami serahkan batang tengkok mereka padamu, ya Allah. Jadikan tipu daya mereka buat ini balik pada batu kepala mereka sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati mereka supaya mereka menerima Islam sebagaimana Kau lembutkan besi pada Nabi Allah Daud AS. Wahai Tuhan, jikalau malam ini malam terakhir kami hidup di atas muka dunia ini, kami minta kepada-Mu supaya Kau ampunkan segala dosa-dosa kami, supaya Kau ampunkan segala dosa-dosa kami, supaya kami bangkit di negeri akhirat dalam keadaan tidak berdosa, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami zalim pada kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Kau tidak ampun dosa kami, ya Allah, lakunna minal khasirin, rugilah kami, ya Allah. Bukan sahaja rugi dunia tapi rugi akhirat. Allahumma alaika tawakkalna, kami serahkan segalanya kepada-Mu, ya Allah, karena kami ingin kembali kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير